Shalom Bapak Ibu sekalian. 各位弟兄姐妹们，大家平安。 Hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu kuasa kesaksian murid Kristus. 我们今天要思想一个题目，就是说信徒的见证的能力。 Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan nantinya, tetapi saya akan mengawali pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-33. 我们等一会儿要看很多处的经文，但是首先让我们一同来翻开《使徒行传》第4章那里的话。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, nanti Bapak Alvin akan membacakannya di dalam bahasa Mandarin. 我们先看用印尼文来读，然后再用中文来念。 Demikianlah firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. 神的话在《使徒行传》第4章33节这样的告诉我们。 Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 圣经这样告诉我们说，使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi setiap kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 这是神的话，让神祝福他的话，让我们不但听了以后，也能够行在我们的生活上。 Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang mengenal dua gereja ini. 我不晓得你们当中有没有人认识到这两间的教会。 Ada gereja yang disebut dengan gereja Saddleback Church, ini dari Amerika Serikat. 这是美国的一个教会，叫做 Saddleback Church， 它的英文是这样说，中文不晓得是怎么样翻译。 Dan kemudian gereja yang lain adalah Covenant Evangelical Free Church. 那么另外一个教会是叫做 Covenant Evangelical Church， 就是说粤的教会，我不知道怎么样翻译。 Ya, ini gereja dari Singapura. Ya. 这是新加坡的一间教会。 Gereja Saddleback kita kenal, gembala yang kita kenal ya, bukan gembala yang sekarang, itu adalah pendeta Rick Warren. 那么 Saddleback 美国的 Saddleback 教会，我们今天都认识这一位神的仆人，他的牧者就是说是Rick Warren 这个牧师。 Sedangkan gereja Covenant, gembala yang kita kenal adalah pendeta Edmund Chan. 在新加坡这一间 Covenant Church， 他的牧者是Edmund Chan 这个人，这位牧师。 Ya, keduanya sudah emeritus dan sudah ada gembala yang baru saat ini. 他们两位都已经退休了，现在在这个两间教会都有新的神的仆人。 Bapak Ibu sekalian, gereja Saddleback yang digembalakan oleh Rick Warren dulu adalah sebuah gereja yang dimulai dari sebuah persekutuan atau kelompok PA sebanyak 6 orang pada tahun sekitar 1980-an. 那么在1980年那一段时间里头，这个 Saddleback 美国这个教会初期开始的时候，就有6位的参加查经班的弟兄姐妹。 Dan gereja ini mulai dikenal oleh orang lain, mulai dikenal bahkan oleh dunia sejak pendeta Rick Warren menulis sebuah buku yang berjudul Purpose Driven Life tahun 2002. 那么这个教会被全世界的人都知道了，是因为这个 Rick Warren 这位牧师说了他40天的信徒的生活那一本书。 Ya, dan buku ini adalah sebuah buku PA di mana di dalam 40 hari maksud saya kita belajar tentang perjalanan spiritual kita, mengerti apa tujuan hidup kita. 在这本圣经里，这本书里面叫做《标杆人生》那一本书，也教导我们如何怎样过基督徒的生活。 Dan dari buku Purpose Driven Life ini kemudian keluarlah gerakan-gerakan yang lain yang selalu dimulai dengan 40 hari. Begitu. 那么其他的教会也跟着来，
开始了也是40天之久的那一间的运动。 Beberapa bahan PA dan kelompok kecil ini sudah digunakan di gereja kita. 这一本其他的这个40天的标准呢，也在我们教会已经应用过了。 Menurut catatan yang saya baca, itu tahun 2018, gereja Saddleback ini telah membaptiskan, Bapak Ibu sekalian, 50.000 orang. 照我所记载的，2018年以来呢，到了那个时候，大概已经有55万的弟兄姐妹们受洗。 Jadi sejak gereja itu berdiri tahun 1980 hingga tahun 2018, itu ada 50.000 orang yang dibaptiskan. 所以这间教会从1980年到2018年那一段时间，已经有大概是5万的弟兄姐妹受洗归主。 Kemarin saya sempat melayani satu simpatisan kita yang di KU3 ini juga yang menerima baptisan khusus atau darurat di rumah. 我昨天给我们教会当中这一堂的一位慕道友举行圣洗礼。 Saya lihat di piagam baptisannya itu nomornya 4548. 他的那个我们教会的注册的号码是4548 名，号码是 ya 呀， ya sekitar 4500 begitu ya. 大约是已经在4500名的号码。 Maknanya adalah gereja kita sudah membaptiskan kurang dari 4.000 orang begitu. 那么在这里给我们看见，我们教会已经给差不多有4000名的弟兄姐妹们举行施洗礼。 Jadi sejak 74 tahun berdirinya Anugerah begitu ya, ada sekitar kurang dari 4.000 orang karena sebagian anggota kita itu adalah anggota juga atestasi pindahan dari gereja lain. 那么我们教会从74年以来，已经差不多有4000名的弟兄姐妹们受洗，因为有一些是别的堂会转会到我们当中的。 Dan kemudian saya baca juga tahun 2020 setiap minggunya di gereja Saddleback ini ada 23.000 jemaat yang beribadah di 15 lokasi. 那么我记载告诉我们说，这个教会在每一天主日崇拜的时候，大概有23000的弟兄姐妹们参加。 Dan seperti yang saya sampaikan, bahan yang 40 hari yang tidak hanya purpose driven life, tapi yang lainnya itu sudah menjadi berkat buat boleh dikatakan oleh seluruh gereja yang ada di dunia. 那么这些书本呢，所写的就是不但是人生的标杆，还有其他的书本，也成为今天世界上教会所用的那些帮助他们的灵性。 Kemudian untuk gereja Covenant itu yang dari Singapura itu awalnya dimulai oleh 17 orang di sebuah rumah begitu ya pada tahun 1978. 那么新加坡这一间 Covenant 教会是从有17名的弟兄姐妹们在一个家里面开始聚会的开始。 Dan pada tahun 2021 itu mereka memulai sebuah gerakan yang disebut dengan Intentional Disciple Making Church, gereja yang menghasilkan murid yang disengaja. 那么从2027年的开始的时候，就是说他们训练这一班成为有积极行动的基督徒。 Dan tahun 2008 pendeta Edmund Chan mengadakan Global Alliance untuk IDMC ini. Jadi pemuritan yang intensional yang sengaja ini akhirnya boleh dirasakan atau dibagikan kepada seluruh dunia. 那么2008年，这个恩布真牧师就开始了世界性的训练信徒的训练班。 Menurut catatan yang ada, saat ini ada sekitar 6.000 orang setiap minggunya untuk beribadah di 3 lokasi yang mereka miliki. 那么照着记载，每一个主日大概有6000名的弟
弟兄姐妹在3个不同的地区这样的敬拜主崇拜。 Dari apa yang saya sampaikan ini jemaat sekalian, saya boleh berkata bahwa gereja Saddleback dan gereja Covenant telah menjadi gereja-gereja yang berdampak atau menjadi contoh gereja-gereja yang berdampak pada masa kini. 我要提到这2间教会，是 Saddleback 教会也好，是 Covenant 教会也好，他们成为了有影响力的世界上有影响力的教会。 Dan jika kita belajar dari Alkitab, sesungguhnya Alkitab mencatat ada beberapa jemaat yang juga membawa dampak pada masa yang lalu. 我们看圣经的时候有记载，有一些的弟兄姐妹们也会在当时旧的时候呢，影响教会的弟兄姐妹。 Dan salah satu jemaat yang berdampak yang luar biasa juga itu adalah jemaat di Yerusalem. 那么其中一个最有影响力的教会，当时的时候是耶路撒冷的教会。 Mengapa jemaat Yerusalem itu begitu berdampak? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayatnya yang ke-47. 我们看路加福音第2章的47节开始，就给我们看见耶路撒冷教会弟兄姐妹们的影响力是到什么程度。 Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 47 mengatakan kepada kita, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 这里告诉我们说，第2章使徒行传第2章47节的话告诉我们说，赞美神的众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。 Mereka disukai oleh banyak orang, artinya mereka itu menarik perhatian orang lain dan juga membawa dampak bagi orang lain. 这里告诉我们说，他们得到众人的喜爱，就是说有给众人那一个很大的影响力。 Dan di sini dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. 这里告诉我们说，主将得救的人数天天加给他们。 Bukan dengan usaha mereka sendiri, tetapi oleh karena Tuhanlah yang mengirim orang-orang, menambahkan kepada mereka jemaat di Yerusalem. 这不是因为他们有什么本能，乃是主差遣很多的人进到他们的教会里面。 Dan saya boleh katakan Bapak Ibu sekalian, inilah tanda gereja yang berdampak bahwa Tuhan menambahkan kepada mereka jumlah. 这就是有影响力的教会的情况，就是主将得救人数天天加给他们。 Jadi pertanyaan adalah mengapa gereja atau jemaat Yerusalem itu menjadi jemaat yang berdampak? 我们现在要问，耶路撒冷的教会为什么有这么大的影响力呢？ Mereka menjadi gereja yang berdampak oleh karena mereka adalah jemaat yang bersaksi. 我们看见耶路撒冷教会的有这样的影响力，也就是因为信徒们有好的见证。 Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat ke-33 mengatakan demikian. 在使徒行传第4章33节这样的告诉我们。 Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. 那么这里告诉我们说，使徒大有能力见证主耶稣的复活，众人也都蒙大恩。 Dari bagian yang kita baca ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang mereka saksikan, yang pertama adalah Injil Kristus, yang kedua adalah teladan kehidupan mereka. 这里就给我们看见他们首先的见证，就是见证主耶稣基督的福音，然后有他们在生活上美好的见证。 Di sini dikatakan para rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 在这里告诉我们说，使徒们见证主耶稣基督的复活。 Bukankah kebangkitan Kristus itu adalah berita Injil, berita sukacita bahwa Allah sudah menang atas kematian dan itu menjadi harapan bagi setiap umat manusia. 这里就告诉我们说，耶稣基督已经从死里面复活，叫我们看见有这样的能力，让弟兄姐妹们得到主赦罪的恩典。 Dan kemudian
Lukas penulis daripada Kisah Para Rasul itu lebih lanjut mencatat bahwa mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. 所以路加写这个《使徒行传》的路加也告诉我们说，他们活在一个丰富的情况当中。 Maknanya adalah mereka mengalami akan kasih Tuhan itu, dan kemudian kasih Tuhan itu mereka nyatakan kepada orang lain, dan kasih itu sungguh nyata di dalam tindakan mereka. 那么这里给我们看见他们蒙神的大爱以后，就愿意把这个爱跟弟兄姐妹们在生活上分享。 Tindakan mereka itu dilihat oleh banyak orang, dan oleh karena itulah mereka disukai banyak orang. 他们这样的行动就给很多人看到，所以呢，让他们都被众人所喜悦。 Dan kesaksian mereka bukanlah kesaksian yang biasa-biasa saja. Bukan. Pada awal bagian ayat ini mengatakan dengan kuasa yang besar. 那么我们看见他们的见证都是很普通的，但是他们给我们看见在圣经里面说，他们的见证是大有能力。 Artinya kesaksian mereka penuh dengan kuasa. 告诉我们说，他们的见证是大有能力的见证。 Pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa memberikan kesaksian itu dengan penuh kuasa. 那么问题就告诉我们说，他们有这样大的见证能力是从什么地方来的呢？ Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-42. 我们再翻开《使徒行传》第2章42节那里的话。 Di situ dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. 这里告诉我们说，他们大家都恒心的遵守使徒的教训，彼此交接，不平祈祷。 Kali ini saya hanya akan menekankan dua hal di dalam bagian ini, yaitu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan berdoa. 我在这里只提到2方面的事，就是说他们每一个人都在恒心的遵守使徒的教训，并且祷告。 Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul oleh karena pada masa itu kitab perjanjian baru belum lengkap dituliskan atau belum tertulis. 这里告诉我们说，他们恒心遵守使徒的教训，因为那个时候新约还没有写成。 Namun melalui pengajaran para rasul yang mendapatkan pengajaran secara langsung dari Tuhan Yesus, sesungguhnya bukankah mereka belajar dari Tuhan Yesus juga? 所以他们从使徒的教训，就是主耶稣直接告诉他们的教训，他们就学习到很多的功课。 Artinya mereka bertekun di dalam belajar akan firman Tuhan. 就告诉我们说，他们在那里恒心遵守主的教训。 Dan di sini juga dikatakan mereka bertekun di dalam doa. 在这里告诉我们说，他们在那里恒心的祷告。 Tidak hanya para rasul yang berdoa, tetapi orang-orang biasa, jemaat biasa pun terlibat atau bertekun di dalam doa. 所以不但是使徒们在那里衷心的祷告，也包括在很多弟兄姐妹们在当中的祷告。 Pada bagian yang lain kita juga bisa melihat di pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-31. 我们在从第4章31节也在这里给我们看见。 Di situ dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 所以在这里告诉我们说，他们祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的话。 Doa mereka bukanlah doa yang biasa-biasa saja, bukan doa yang hanya rutinitas, tetapi doa yang penuh kuasa. 他们的祷告不是说普通的言就造就的在那里祷告，乃是在祷告当中有能力。 Begitu berkuasanya sampai dicatat bahwa tempat mereka berkumpul itu goyang dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. 他们的祷告是那么大的能力，以至于使那个地方震动起来，他们被圣灵所充满。 Ada suatu kuasa yang dirasakan ketika mereka berdoa. 当他们祷告的时候，有一个很强烈的能力，让他们
感觉到。 Dan kuasa dan doa yang demikian hanya dapat terjadi ketika kita berdoa sebagai relasi kita, hubungan kita dengan Allah kita. 我们这样的祷告，有这样的祷告的成就，乃是因为我们有跟神借着祷告有一个很好的交通。 Dan oleh karena doa mereka di sini dikatakan mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. 他们在这里告诉我们说，他们的祷告是用作在很放胆的传讲神的话、神的道。 Mereka punya semangat di dalam memberitakan firman Tuhan. 他们有那么大的热心来传扬神的道。 Kalau mereka mau memberitakan firman, bukankah artinya mereka juga harus belajar firman itu terlebih dahulu? 他们还没有传道的时候，不是他们都要先学习神的话吗？ Jadi kalau kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa kesaksian daripada jemaat Yerusalem penuh dengan kuasa? 我们就看见耶路撒冷的弟兄姐妹们为什么大有能力呢？ Mereka punya kuasa oleh karena mereka tertanam di dalam firman dan di dalam doa. 所以我们看见他们有这样大的能力，是因为他们集中在神的话当中，也是在那里祷告。 Mereka belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mereka juga bertekun di dalam doa. 那么在那里恒心的学习神的话，并且他们专心的祷告。 Pada tahun 2017, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah program atau kegiatan di Gereja Covenant di Singapura seperti yang saya sampaikan tadi. 我在2017年的时候有机会参与他们这个 Covenant 新加坡教会的活动。 Saya waktu itu diutus bersama dengan Penatua Hendrikus dan Penatua Kurdianto. 那么那个时候我被差派跟邱江元长老跟 Hendrikus 长老一起去参加他们的活动。 Ya, saya yang di sebelah ujung sana, Pak Kurdi yang di sebelah ujung sini nih ya, Pak Hendrikus di tengah. 在我们看见左右边有谢经理牧师，还有邱江元长老，中间站的是 Hendrikus 长老。 Kami terpencar supaya ilmunya bisa menyerap begitu ya. 我们散开，使我们可以集中来领受神的话。 Waktu itu Penatua Kurdi rambutnya masih hitam ya. 那个时候，邱江元长老的头发还是很黑的， Belakangan sudah berubah merah karena disemir begitu ya. 以后被刷了以后就变成灰色了。 Saya harap 5 tahun ke depan rambut saya tidak seperti rambut daripada Penatua Kurdianto. 我希望5年以后我的头发不会像邱江元长老那样的头发。 Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya pelajari ketika saya mengikuti program ini? 我参加这个活动的时候有学到什么功课呢？ Saya boleh melihat gereja Covenant ini punya semangat untuk belajar firman, tertanam di dalam firman dan di dalam doa. 我看见这个 Covenant 教会，他们弟兄姐妹有一个这样的热心，就是说他们学习神的话，并且祷告。 Di dalam setiap kegiatan mereka selalu dipertanyakan apakah yang menjadi dasar firman ketika mereka melakukan segala sesuatu yang mereka kerjakan. 当他们每一做一样的事情的时候，他们是根据圣经里面是什么话呢？神的话呢？ Dan mereka selalu memulainya dengan doa. 他们开始的时候总是首先祷告。 Dalam sebuah tanya jawab, saya bertanya kepada Pastor Tony atau Pendeta Tony yang di ujung sana itu yang kayak Jackie Chan itu katanya. Ya. 在有一次的聚会当中，我问 Tony 牧师，他一个解答的问题。 Saya bertanya kepadanya, gereja-gereja belajar keberhasilan Anda di dalam pemuritan. Saya ingin bertanya, apa kegagalan gereja kalian di dalam pemuritan? 我问他说，今天的教会很多举行这个门训的训练呢，你的教会在门训训练当中有什么不能有什么效果是不好的？ Dan jawabannya mengejutkan saya. 他的答案很叫我惊奇。
Kegagalan terbesar gereja kami dalam pemuritan adalah ketika kami gagal melakukan kehendak Tuhan. 当我们失败去例行神的话的时候，我们就失败了。 Dan saya mempelajari akan jawaban ini, saya memahaminya. Gereja ini selalu berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. 我学习到这个教会总是在那里去学习如何寻求上帝的旨意。 Dan kehendak Tuhan hanya kita bisa temukan ketika kita tertanam di dalam firman dan di dalam doa. 神的旨意只能够叫我们去看到，就是在圣经里面神的话，跟借着我们的祷告。 Setiap tahun para pemimpin gereja ini ada sekitar 5 atau 6 orang. Mereka akan di sekitar bulan Juni atau Juli mereka akan berkumpul di satu tempat untuk melakukan apa yang disebut dengan silent retreat. 他们每一年的时候，在6月份的这7月7月份的时候，有5个他们当中的领袖在那里集合，在那里肃静，在那里祷告。 Apa yang mereka lakukan di dalam silent retreat itu, mereka meninggalkan handphone mereka dalam pengertian mematikannya, dan mereka hanya membawa Alkitab. 他们在那个进修会的时候，他们怎么样肃静呢？就是说，他们不用手机，单单用圣经。 Mereka mempelajari firman Tuhan dan juga mereka berdoa menanyakan Tuhan apa yang harus kami lakukan, apa yang gereja Tuhan harus lakukan untuk 1 tahun ke depan. 他们在那里查考圣经，并且祷告，寻求神在下一年的时候，神要给他们那什么的使命工作。 Dan semua itu mereka lakukan berdasarkan firman yang dibaca dan berdasarkan doa yang mereka lakukan. 这一些他们就照着神的话、圣经的话，跟他们的祷告去实行的。 Dan saya juga boleh belajar bagaimana mereka berdoa begitu luar biasanya seperti yang saya sampaikan tadi. 我就学习到他们如何恳切的那样的祷告的方式。 Bahkan jemaat biasa pun doa mereka juga begitu semangat dan luar biasa. 我也看到弟兄姐妹们，他们当中的祷告也是那样的热烈。 Kalau saya biasanya mimpin mendampingi pelawatan, biasanya tim pelawat akan bilang, ya udah Musa aja yang berdoa begitu ya. 我就是参加这个探访的时候，他们都是对我说，让牧师来祷告吧。 Tetapi mereka 但是他们 pun di dalam doa mereka bisa berdoa dengan doa yang luar biasa. 他们能够自己很好的在那里祷告。 Dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi satu dorongan dalam hati saya setelah pulang dari Confident ini, bahwa ini loh sesungguhnya pemuritan itu. Pemuritan itu adalah tertanam di dalam firman dan di dalam doa. 所以从这里给我们看见，当我参加以后呢，就有心里面有这样的激动，就是说，叫我看到我们今天门徒的训练是要靠着神的话，并且祷告去成就的。 Dan mungkin itulah yang membuat saya beberapa kali menyinggung-nyinggung soal doa di dalam beberapa khotbah yang saya sampaikan. 所以我在讲道的时候，常常提到有关祷告的信息给你们。 Saya bersyukur setelah saya beberapa kali yang khotbah terakhir saya menyebutkan tentang doa, yang mengikuti MPD dan mengikuti doa pagi jumlahnya meningkat. 我看到，当我已经提到有关祷告的信息的时候，叫我看见在那个见证会跟早上的早祷会那个人数也有不断的增加。 Walaupun meningkatnya mungkin tidak terlalu banyak, tetapi ada peningkatan dan wajah Bapak Ibu yang ikut di sana saya bisa lihat dari mimbar ini. 虽然增加的人数不多，但是我看见有增加了人数，也看到你们新的面孔在我们祷告会的现实里面。 Dan menanggapi atau melihat ada gairah kembali untuk berdoa dalam gereja kita setelah pandemi, kita hanya bisa berdoa secara online. 我们看见当疫情要正在进行的时候，我们只有在我们线上参加祷告。 Maka si doa atau bagian doa di dalam gereja kita memulai satu
gerakan doa yang baru yaitu midweek prayer worship. 我们教会开始了在礼拜中间的时候有一个祷告聚会。 Setiap Selasa pertama ya, setiap bulannya kita lakukan jam 18.30 di ruang GSG. 就从每一个月第二个礼拜的第一个、第二个礼拜呢，就是在下午6点半的时候，在我们祷告的教会里面的祷告呢，GSM 是下面。 下面的第2楼在那里有一个祷告的聚会、祷告会。 Dan kebaktian doa ini atau midweek prayer worship ini masih kita lakukan secara hybrid. Oleh karena ada sebagian orang mengatakan saya lebih suka datang onsite gitu ya, lebih berdoanya lebih mendalam begitu. 有一些弟兄姐妹他更愿意来参加当时的那个祷告会，因为他觉得这样的祷告比较有感动的。 Namun Bapak Ibu sekalian, ada sebagian orang yang masih mengikutinya secara online karena mungkin ada yang kesulitan kendaraan ataupun baru pulang kerja tapi masih punya keinginan untuk berdoa, ataupun juga ada di luar kota, mereka juga ingin ikut berdoa. 有一些弟兄姐妹们，他们因为有难处，有车辆的问题，还有在外铺的时候，他们就这样的只好参加线上的祷告会。 Namun bagaimanapun kita atau dimanapun kita, asal hati kita menjadi satu, disitulah kegerakan doa boleh terjadi. 无论怎么样的情况，无论在什么地方，只要我们的心有这个祷告的心参加，那就很好。 Kita sudah memulainya pada tanggal 6 Juni yang lalu, dan puji Tuhan ada 80 orang yang hadir baik secara onsite ataupun secara online. Jadi di total itu semua sekitar 80 orang. 那么6月6号那一天已经开始了这个祷告会，我看见大概有80名的，无论是现场的或者是线上的弟兄姐妹在那里参加祷告会。 Dan yang berikutnya adalah nanti tanggal 4 Juli, Selasa pertama di bulan Juli kita akan melakukan yang kedua. 那么下一次呢，就是说礼拜2的月中的礼拜2头一个礼拜2，就是说7月4号又要举行这个祷告会，赞美祷告会。 Mari Bapak Ibu sekalian, kita datang berdoa kepada Tuhan. 我们邀请弟兄姐妹，我邀请你们大家都能够来参加这个赞美祷告 Karena 会吧。 dengan berdoa tertanam di dalam firman, kita mendapatkan kuasa di dalam kesaksian kita. 我们可以借着祷告，用神的话，在我们的传福音的事情上有能力。 Dan hal yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki kuasa di dalam kesaksian kita akan pelajari dalam beberapa ayat berikut ini. 我们从下面的几节经文，给我们知道如何在这个传福音的事上，在祷告的事上有能力呢？影响力。 Di ayat ke-44 pasal yang kedua dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya di dalam Kisah Para Rasul tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 使徒行传第2章44节那里，圣经的话告诉我们说，信的人都在一处，凡物公用。 Dan kemudian di ayatnya yang ke-45 lebih lanjut dikatakan, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. 45节告诉我们说，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。 Hal yang sama diungkapkan di pasalnya yang keempat, ayat yang ke-32. 在4章32节告诉我们， Di situ dikatakan, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 那许多信的人都是一心一意的，没有一个人说
他的东西有一样是自己的， Segala 都是 sesuatu 大家共用。 Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, artinya mereka belajar untuk saling berbagi. 他们所有的都是他们大家的，大家可以分享来用也来使用。 Kemudian di ayatnya yang ke-35 pasal keempat, di situ mereka berkata, ditulis, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. 34章35节告诉我们说，照个人所需用的分给个人。 Artinya adalah mereka belajar untuk tidak hidup egois karena mereka mengambil bagian sesuai dengan keperluannya, bukan sesuai dengan keinginannya. 所以叫我们看见他们不是过一个自私自利的生活，乃是把他们所需要的跟大家一同的分享。 Dan dari ayat-ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu sekalian bahwa jemaat daripada Yerusalem mereka mempraktekkan apa yang disebut dengan hidup di dalam kasih. 我们看见耶路撒冷的教会弟兄姐妹们，就是有这样的用过着爱心的生活。 Dan hidup di dalam kasih itu tidak mungkin dilakukan tanpa kita memiliki komunitas. 让我们看见这个爱心的生活不能够是单独的，乃是在群体当中要成为我们的爱心的生活。 Dan oleh karena itulah Departemen Komit atau kelompok kecil di dalam gereja kita pada tahun ini melakukan apa yang disebut dengan 40 Day of Love. 所以呢，在这个月当中，我们教会就要使用这个40天爱的生活。 Kita sudah melakukannya di tahap yang pertama, yaitu para pikom atau para pemimpin kelompok, mereka sudah mendiskusikan ini, dan kemudian kita akan melanjutkannya dengan jemaat nanti pada bulan Agustus minggu yang kedua atau minggu yang ketiga. 这一班小组的组长们已经学习到如何来按照这个书本里面所要做的去做，然后在8月份的时候就要跟弟兄姐妹一起的进行。 Dan setelah 40 hari kita belajar, kita pun nanti akan mempraktekkan bagaimana caranya kita bisa menyatakan kasih kepada sesama. 那么经过40天的我们学习以后，然后我们就要在生活上去实行出来。 Dan inilah cara kita untuk belajar bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih. 这是我们如何过爱的生活的一种的方法。 Mari jemaat sekalian, kita boleh mendukung akan gerakan ini 40 hari di dalam kasih atau 40 do love. 盼望弟兄姐妹们都能够支持我们这样的运动，就是说40天的爱的生活。 Bapak Ibu sekalian, pada bulan ini kita memperingati ulang tahun daripada gereja kita. 在这个月的时候，我们来纪念我们教会的74周年。 Tahun ini gereja kita sudah berusia 74 tahun. 今年我们教会已经有了74年的历史。 1 tahun lagi 75, itu usia yang begitu luar biasa ya. 下一年就是75年了，那么这个是何等的兴奋！ Pertanyaannya adalah, adakah selama 74 tahun ini gereja kita menjadi gereja yang berdampak dan kesaksiannya punya kuasa? 问题就是在乎我们今天这个我们这里的教会是不是对群体有这个影响力呢？或者我们有这样的成就呢？ Kalau saya coba membaca dan coba memperhatikan jemaat kita, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ada waktu-waktu tertentu di mana kita sudah menjadi dampak dan kesaksian kita itu boleh menunjukkan kuasanya. 那么我在看教会的历史里面，有一段时间是在教会对这个群体有一个很大的影响力。 Oleh karena kita boleh melihat bagaimana Tuhan menambahkan orang-orang untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk bertumbuh di dalam gereja kita. 我也看见神怎么样让我们聚会的人数不断的增加。 Saya tahu ada beberapa senior ya
yang mungkin sampai saat ini ya, mereka tetap tertanam di dalam firman dan di dalam doa. 然后看见有一些年长的弟兄姐妹仍然在那里寻求神的话，并且在那里祷告。 Saya tahu ada beberapa orang yang sejak saya bergabung dengan GKI Anugerah hingga saat ini mereka tekun di dalam doa mereka. 我看见有一些弟兄姐妹从我进到这个恩典堂里头开始到今天，他们仍旧在那里忠心的祷告。 Dari cerita-cerita yang saya dengarkan ada senior-senior kita yang juga sudah mempraktekkan hidup di dalam kasih. 我看见年长的弟兄姐妹们已经活在爱的生活里面。 Satu kisah yang mungkin juga sudah saya sampaikan di tempat ini, ada seorang pelawat yang melihat ada satu keluarga yang membutuhkan makanan, dia memberikan sekarung beras kepada keluarga itu. 那么看见教会历史里面有一个人，就是他看见弟兄姐妹在吃的这方面有需要的时候，就把1包的米送给他。 Dan di kemudian hari orang yang mendapatkan beras ini diberkati oleh Tuhan. 那么以后呢，这个需要这个吃米的这个家庭，以后蒙神大大的祝福。 Dan dia mengembalikan berkat itu kepada gereja Tuhan. 他把他的责任就进行在教会里头。 Dan kalau dikumpulkan katanya dijadikan beras itu berasnya jadi bertonton. 那么如果把他所奉献的来买米的时候，就要几吨几吨的米可以买到。 Jadi satu karung beras, tetapi oleh karena ada hidup di dalam kasih yang dinyatakan, satu karung itu menjadi bertonton beras. 我们看见1包的米，因为用爱心来赐给的时候，就成为几吨几吨的米。 Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, masihkah di usia yang ke-74 tahun ini gereja kita menjadi gereja yang berdampak? 我们看见我们74年的教会对我们群体方面有什么影响力呢？有发生影响力吗？ Gereja kita kesaksiannya memiliki kuasa. 我们的教会有没有能力的这样的见证呢？ Jika kita mau kesaksian kita memiliki kuasa, seperti yang firman Tuhan ajarkan, mari kita tertanam di dalam firman dan doa. 若是我们愿意，我们的见证有能力的话，我们就需要扎根在神的话跟祷告里面。 Marilah kita hidup di dalam kasih. 让我们可以活在爱里面。